wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dihormati tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan rezeki masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pagi ni tuan-tuan, kita tengok pada ayat 34 dan 35 surah An-Nur, muka surat 354. Saya baca dulu dua ayat ini, tuan-tuan ikut kuat-kuat. Boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat wa masalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin, yang bermaksud dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah bagi tahu pada kita bahawa Allah telah turunkan kepada kita ayat-ayat keterangan. Maknanya
bila sampai di akhirat esok nanti, kita tak ada hujah dengan Allah Ta'ala. Tak ada, ya Allah, aku tak tahu apa pun. Kau tak turun, engkau tak bagi tahu apa pun pada aku, mana haram, mana halal, mana semua sekali kehidupan dunia ni apa benda. Kan? Tak. Allah kata aku dah turunkan semua sekali. Aku dah cerita dah pada engkau orang. Kan? Masalahnya engkau orang tak nak datang masjid. Engkau orang tak nak belajar. Masalahnya engkau orang tak nak baca Quran. Kan? Bukan masalah aku. Kan? Walaqad anzalna ilaika, sesungguhnya kami, ilaikum, kami telah turunkan kepada kamu, ayatim bayinat, ayatim mubayyinatin, ayat-ayat keterangan. Dalam surah An-Nur saja, tuan-tuan flashback balik surah An-Nur daripada awal surah ayat pertama sampailah ayat yang kita baca semula, yang kita baca pada hari ini. Allah cerita pasal apa? Allah cerita pasal hukuman mereka yang berzina. Allah cerita pasal bagaimana nak menguruskan tentang keturunan manusia. Manusia nak, Allah nak jaga keturunan manusia, supaya keturunan manusia ini terdiri daripada keturunan yang suci bersih, keturunan yang elok-elok, keturunan yang baik-baik. Itu yang Allah nak, tuan-tuan. Kenapa Allah nak keturunan yang suci bersih? Allah melarang kita daripada melakukan perzinaan. Allah melarang kita untuk melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada perzinaan. Sebab keturunan yang tidak baik, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang cukup menggerunkan dan menghuru-harakan masyarakat. Tuan-tuan, di belah barat kita tak payah ceritalah, anak zina ni menjadi sebahagian besar daripada kelahiran dia orang. Anak yang halal ni berapa orang, yang nikah berapa orang je geng dia. Hak lain semua tak kahwin, girlfriend, boyfriend, sampai anak 7, 8 kan? Tak ada masalah dia orang. Jadi anak tu adalah anak zina. Anak-anak zina ini kebanyakannya dihantar untuk pergi berperang, barisan depan perang kat mana tak kira lah, sama ada di Timur Tengah ke, kan? Dia orang hantar. Bila hantar geng-geng ni, apa yang dia orang buat masa perang? Ganas, tuan-tuan. Rogol orang, dan bunuh orang tu biasa. Yalah, perang tu memang nak bunuh orang dah, tapi yang dia pergi rogol orang tu pasal apa? Dia bunuh orang, dia tak kira dah orang tu orang tua ke, budak-budak ke, orang perempuan ke, dia tak kira dah. Engkau askar ke, engkau bukan askar ke, engkau mati. Geng ni dia tak kira peraturan apa dah. Diganas, tuan-tuan. Ini Allah tak nak keturunan manusia ni jadi macam tu. Jadi ganas, jahat, tak boleh nak kawal. Tak boleh nak kawal. Begitu juga kenapa Allah mengharamkan kita memakan binatang-binatang buas. Kita tak boleh makan rimau. Boleh makan rimau, singa, ular, boleh. Burung elang boleh makan tak? Pasal apa tak boleh makan rimau? Apa sebab tak boleh makan rimau? Bukan. Dia sama dengan kucing. Kenapa kita tak boleh makan kucing? Kenapa kita tak boleh makan rimau? Sebab dia binatang bertaring. Binatang bertaring tak boleh makan. Sebab dia ganas. Dia ganas. Cuma beza sikit dengan kucing. Kucing ni dia jinak dengan manusia. Tapi kalau dia nak makan, tak kira juga, kan? Makan ayam, mana ayam ke apa ke, dia sesah ya, kan? Masa dia lapar, kan? Kucing, binatang bertaring tak boleh makan. Kenapa Allah tak bagi kita makan binatang bertaring? Sebab Allah tak nak manusia ni jadi ganas.
Ganas macam binatang buas. Orang tak salah pun dia pergi pukul. Tak ada apa, orang tak buat apa pun dia pergi tibai. Tu macam tu. Apa akan jadi kehidupan kalau macam tu? Wara tuan-tuan. Memang wara kehidupan. Jadi Allah tak nak macam tu. Allah larang kita, mengharamkan kita makan kaldai. Sebab apa? Antara hikmahnya adalah supaya manusia tak jadi bodoh macam kaldai. Sebab faktor pemakanan dia akan jadikan kita agresif, ataupun kita akan jadi lemah, ataupun otak kita jadi rosak. Pemakanan. Minum arak, kenapa Allah tak nak bagi minum arak? Sebab dia akan jadi gila, otak kita jadi gila, jam. Jadi begitulah larangan Allah dalam surah An-Nur ini tentang perzinaan, tentang menuduh orang melakukan perzinaan, fitnah. Panjang Allah cerita dalam surah An-Nur tentang masalah fitnah, dan ini pun berlaku zaman sekarang. Suka memfitnah orang. Orang tak ada apa-apa pun dia buat fitnah. Keluar dalam Facebook, keluar dalam surat khabar, keluar dalam keluar dalam YouTube lah, habis medsos lah, keluar fitnah. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah di laman web ataupun di medsos tu, bagaimana fitnah berlaku. Dan sekarang pun dinamakan dengan zaman fitnah. Zaman fitnah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bila sebut zaman fitnah, fitnah akhir zaman ni antara yang paling teruk. Nabi kata sehinggalah yang jadi bahagia, manusia yang paling bahagia adalah Luka bin Luka. Manusia yang paling bahagia adalah Luka bin Luka. Kata ulama, Luka bin Luka ni adalah panggilan kepada seseorang yang dungu, yang tak cerdik, yang tak cerdik. Dan dia, keturunan dia pun orang tak kenal. Bukan keturunan orang terkenal, keturunan orang tak terkenal. Lepas tu tak berapa cerdik, tapi diangkat menjadi pemimpin sehingga dia hidup dalam keadaan mewah dan bahagia, disanjung bagai-bagai, dan dia mengeluarkan perintah dengan penuh kedungungan. Ini akhir zaman, tuan-tuan. Masalah orang zaman sekarang mengaji tinggi-tinggi, bila jadi pembesar tak nampak cerdik dia mengaji tu. Masa mengaji tu cerdik, kan? Bila jadi pembesar dia buat kenyataan yang masyarakat boleh gelak, kan? Tak padan dengan tahap pengajian dia tu. Tu bahaya orang zaman sekarang, tuan-tuan. Bahaya. Tuan-tuan boleh tengoklah, saya tak nak bagi contoh, kan? Tengok sendiri lah. Saya bagi kiasan je. Kemudian Allah kata walaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinat, keterangan yang jelas. Itu dalam surah An-Nur saja dah berapa isu dah. Dalam bab masuk rumah, Allah ajar tak? Kan? Allah ajar. Kalau bab nak masuk rumah, Allah ajar. Rumah yang kosong macam mana boleh masuk, tak boleh masuk, semua dah diberi keterangan. Dalam surah An-Nur saja. Tu kita tak tengok kepada 114 surah. Maknanya 114 surah tu semuanya ada kehidupan manusia. Kita tak boleh kata ini Allah tak bagi tahu pada aku. Itu pun bohongan. Allah kata aku dah ajar dah kamu semua. Tak tertinggal satu pun, satu isu pun dalam kehidupan kita pada hari ini kecuali ada arahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata bila kita dah canggih, dah ada alat-alat yang canggih, dah ada satellite, sekarang boleh charge telefon, tak payah pakai wire, kan? Handset sekarang yang canggih dah sampai ke belum kat Malaysia ni tak pasti. Dia ada drone, tekan je drone keluar, terbang atas, boleh ambil gambar, video dan sebagainya. Jangan ingat bila dah sampai tahap canggih macam tu, benda ni tak ada sebut dalam Quran. Kan? Allah dah cerita dah, kan? Allah dah cerita dah segala-galanya dalam Quran.
Jadi kita nak lawan Allah Ta'ala tak boleh. Yang salah siapa? Salah kita sebab kita lalai, alpa, kita tak tengok peringatan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, peraturan jalan raya, kalau tuan-tuan tak baca peraturan jalan raya, tuan-tuan tak boleh saman kerajaan. Kerajaan dah bagi tahu dah ajar dah peraturan jalan raya. Tapi kalau tuan-tuan langgar, tuan-tuan kata, saya tak tahu pun ni. Itu bukan salah kerajaan. Kerajaan dah bagi tahu dah. Kan? Dah edar dah buku-buku peraturan jalan raya tu. Masalah kita tak tahu, masalah kita. Kan? Begitulah dengan kehidupan kita pada hari ini. Allah dah bagi tahu dah segala-galanya. Dalam surah Baqarah berapa banyak cerita, tuan-tuan. Berapa ribu isu yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Kena tengok. Semua tu kena tengok, tuan-tuan. Ambillah masa, teliti, belajar dalam benda ni, dalam handset ni kan ada YouTube, kuliah-kuliah tu, bagai-bagai kuliah tafsir. Tak semestinya yang saya punya kan. Buka lah yang orang hebat-hebat macam Datuk Zahazan kan. Datuk Zahazan mengajar tafsir tu, Masya Allah kan. Buka, tengok kan. Ulama-ulama yang mengajar tafsir, orang-orang alim, dan itu tak tengok hadis lagi kan. Tafsir saja pun kita tak ada masa dah nak tengok. Banyak sangat kan. Tak tengok hadis, tak tengok fiqh, tak tengok tauhid, tak tengok tasawuf. Semua tak tengok. Nak buat macam mana? Kita manusia akhir zaman. Ayatim mubayyinat, ayat-ayat keterangan, yang memberi, ayat-ayat yang memberi penerangan. Semua dalam kehidupan kita, tak ada yang Islam kata, ni kita tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak bagi hukum apa. Bayi tabung uji. Kira isu canggih ni, isu walaupun lama dah kan. Tapi jangan kata Islam tak ada perbincangan dekat situ. Kan? Boleh tak boleh bayi tabung uji ni? Tuan-tuan boleh semak balik. Ni apa, derma organ. Zaman Nabi tak berlaku, zaman sahabat tak berlaku. Kan? Derma organ ni akhir-akhir ni je kan. Nak derma jantung, nak derma hati kan, nak derma mata, zaman sekarang je berlaku benda tu. Adakah boleh ataupun tak boleh? Tengok Islam bahas semua sekali. Ada dalam Islam, tuan-tuan. Yang kata tak ada, tak nak panjang dekat situ. Dan Allah kata lagi, wa masalam minal ladzina khalau min qablikum, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Sebelum kita ni, tuan-tuan, ada dah orang-orang terdahulu daripada kita. Sejarah-sejarah dahulu, ada sejarah manusia yang soleh, ada sejarah manusia yang jahat. Semua ada. Tidak ada pun pembohongan dalam ayat Quran. Bila Allah cerita pasal Nabi Musa, Allah cerita pasal Fir'aun, sampai sekarang ada piramid. Kan? Kita boleh tengok kesan daripada ketemadunan terdahulu. Zaman dahulu, zaman Fir'aun tu, pembinaan piramid adalah benda yang tercanggih. Dan sekarang, sampai sekarang, manusia tak mampu nak bina piramid sebagaimana yang dibuat oleh Fir'aun. Kita boleh buat bangunan tinggi-tinggi, tuan-tuan. Kita boleh buat bangunan canggih-canggih, tapi nak bina macam Fir'aun buat dia punya piramid, tak mampu, tuan-tuan. Hebat. Kecanggihan dia hebat, tapi ke mana pergi Fir'aun? Dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ini pengajaran kepada umat akhir zaman, supaya jangan kamu bangga dengan ketinggian teknologi kamu. Jangan kamu bangga. Bila kamu bangga sangat dengan teknologi kamu yang canggih, sehingga kamu lawan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ke mana kamu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan susah pun Allah nak musnah kita, tuan-tuan. Canggih-canggih hari ini sebab ada internet. Kenapa ada internet? Sebab ada talian, dia panggil gelombang.
gelombang internet tu ada dalam udara. Kan? Ada. Kalau Allah hilangkan gelombang tu, tak ada internet kita. Bila tak ada internet, ada canggih tak? Boleh tak nak buka-buka benda-benda macam ni? Tak boleh lah tuan-tuan. Tengok ni canggih. Mana ada wire tu, sambung-sambung, tak ada wire. Kan? Canggihan. Tapi kena ingat, dalam udara ni, dalam kita punya udara lah, dia ada benda-benda yang dia panggil apa ni, macam untuk telefon bergerak kan. Ada wave, gelombang tu. Dia ada wave. Allah kata dalam surah Al-Mulk, ma yumsikuhun wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Kan? Burung-burung yang berterbangan di udara itu, sehingga burung tu tidak jatuh, tidak tersungkur di tanah, atas tanah, Allah kata tak ada orang lain yang pegang burung tu kecuali aku. Aku yang benarkan dia terbang. Kalau aku tak benarkan dia terbang, dia tak boleh terbang. Sama dengan kapal terbang. Kalau Allah tak izinkan terbang, tuan-tuan, tak boleh terbang, tuan-tuan. Dalam udara sana, atas sana, kan, dekat langit sana tu, laluan kapal terbang tu, dia ada kawasan-kawasan yang dia panggil apa, vacuum, yang tak ada udara. Kalau terbang, kalau masuk dalam tu, huru-hara, tuan-tuan, tak boleh kawal. Dia tak boleh kawal. Air pocket kan. Dia panggil air pocket. Kenapa ada air pocket? Allah nak bagi tahu alam ini adalah ciptaan dia. Ada tempat engkau boleh terbang, ada tempat engkau tak boleh terbang. Kuasa terbang aku bagi pada kamu tu bukan sebab kecanggihan kamu 100%, tetapi adalah kuasa aku. Aku izinkan kamu terbang. Subhanallah. Jadi wa masalam minal ladzina khalau min qablikum. Kena tengok tuan-tuan, sejarah-sejarah dulu, apa yang berlaku kepada kaum Ad, apa berlaku kepada kaum Samud, kan? Apa berlaku pada kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh. Kenapa mereka ini dihancurkan? Adakah sebab mereka tidak memiliki kecanggihan? Tak. Mereka ada kecanggihan, kepakaran, tuan-tuan. Terlalu hebat kepakaran dia orang. Tapi sebab yang menghancurkan mereka adalah maksiat ataupun melawan Allah Subhanahu wa taala. Kecanggihan kita pada hari ini, kalau Allah nak datangkan banjir, boleh halang tak? Boleh. Kalau Allah nak datangkan kemarau, boleh halang tak? Tak boleh. Kalau Allah nak datangkan wabak, penyakit, boleh halang? Tak boleh. Kita hanya mampu memulihkan keadaan. Itu je. Kalau dia nak datang, datang lah. Datang kena kat kita, barulah kita nak kawal. Kita kawal. Nak halang tak boleh, tuan-tuan. Hujan, ada orang boleh halang hujan. Nampak awan besar, dah penuh dah, hitam, dekat langit. Jangan hujan. Nak lawan hujan, nak tahan hujan, boleh? Tak boleh, tuan-tuan. Subhanallah. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan di kalangan umat-umat terdahulu, orang-orang yang terdahulu, ada orang yang soleh, tuan-tuan. Seperti siapa? Nabi Sulaiman. Walaupun dia ada kerajaan, dan kerajaan dia, subhanallah, tidak pernah dimiliki oleh manusia-manusia lain. Sampai Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan binatang, boleh memahami bahasa binatang. Semua bahasa binatang dia faham. Bahasa semut, kita dengar tu pun tak dengar, kan? Bunyi tak semut? Ada bunyi? Tak dengar. Tapi ya Allah, Nabi Sulaiman boleh dengar. Allah bagi pendengaran, kuasa pendengaran Nabi Sulaiman. Dengar semut cakap, boleh bercakap dengan semut, boleh bercakap dengan burung, boleh bercakap dengan binatang-binatang lain. Subhanallah. Boleh jadikan setan-setan sebagai kuli-kuli kerja.
Tapi adakah dia lawan Allah Ta'ala? Tak. Allah kata apa dalam Quran? Hadza min fadli liyabluwani am ashkuru am akfur, kata Nabi Sulaiman. Semua anugerah ini adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan aku. Dia nak uji aku, adakah aku nak bersyukur atas nikmat ini ataupun aku nak jadi kufur. Fir'aun tu satu je kekuatan dia yang terbesar, tuan-tuan. Kekuatan dia, dia boleh arah sungai Nil mengalir. Sungai Nil yang mengalir itu bawa arahan Fir'aun. Fir'aun kata mengalirlah sungai Nil. Fir'aun kata berhentilah aliran sungai Nil. Dengan sebab dia ada kuasa macam tu, dia mengaku dia sebagai Tuhan. Nabi Sulaiman dahsyat, tuan-tuan. Angin adalah kenderaan Nabi Sulaiman. Angin. Jin-jin digunakan untuk menjadi penyelam di dasar laut untuk ambil ni marble bawa naik untuk nak bina istana Sulaiman, yang dinamakan dengan Haikal Sulaiman. Oh, dahsyat, tuan-tuan. Tapi adakah Nabi Sulaiman mengaku dia sebagai Tuhan dengan kelebihan yang dia ada? Tak ada, tuan-tuan. Kita tak tahu berapa ramai jin yang jadi khadam kepada Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman duduk tunggu je atas kursi macam ni. Pegang tongkat satu, duduk atas kursi macam ni, tunggu. Jin-jin tu dia buat kerja tu, tuan-tuan. Duk bina istana Nabi Sulaiman. Kan? Tak berani dia orang dengan Nabi Sulaiman. Hatta jin afrit. Kan? Jadi hamba kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tunggu sehingga Nabi Sulaiman mati atas kursi ni pun tak disedari oleh jin-jin setan tu. Dia orang tak sedar. Dia orang bekerja, tuan-tuan. Takut dia orang dekat Nabi Sulaiman ni. Takut sungguh. Kan? Sehingga disebut dalam surah An-Naml, tongkat Nabi Sulaiman itu bila dimakan oleh anak-anak patah. Barulah Nabi Sulaiman tersungkur, jatuh. Jin-jin bau, ya Allah, lah mati lama dah Nabi Sulaiman. Kalau kami tahu dia mati lama dah lama dah kami tak buat kerja berat ni. Kan? Dah lama dah kami tak buat kerja berat ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tongkat yang dipegang oleh Nabi Sulaiman tu nak dimakan oleh anak-anak ambil masa berapa lama, tuan-tuan? Tuan-tuan letak kayu dengan padang tu, kan? Anak-anak nak datang nak makan berapa lama, tuan-tuan? Setahun ada. Setahun datang lah, kan? Anak-anak datang makan. Maknanya Nabi Sulaiman dia dah mati mungkin hampir setahun ataupun lebih daripada setahun. Subhanallah. Tapi ada perubahan pada jasad dia? Tak ada. Nabi, tuan-tuan, nampak macam hidup sehingga jin-jin setan tu takut, tuan-tuan. Tapi Nabi Sulaiman tak pernah mendakwa diri dia adalah Tuhan. Jadi, tuan-tuan, contoh. Jadi kita manusia akhir zaman ini, kalau kita ada kekayaan, kita ada kuasa, jangan jadi sombong. Jangan cepat nak mendabik dada. Ni ada toke-toke kosmetik, bila dah jadi jutawan cakap ya Allah, kan? Macam dunia ni dia yang punya, peraturan agama ni dia yang punya. Dia nak buat apa sampai dia boleh cakap, tahun 2021 ni tak ada orang solat dah. Itu live punya masa tu, kan? Tahun lepas dia cakap, tahun lepas. Kalau tuan-tuan cek dalam YouTube, adalah manusia tu. Kaya tak kaya mana pun, kan? Tak hebat mana pun, tapi cakap nak lawan, macam nak lawan Allah Ta'ala. Sampai hari ni duk keluar lagi dalam YouTube, duk gaduh dalam YouTube. Kalau nak lawan Allah Ta'ala, kejadi macam tu lah. Subhanallah. Dia ingat bila dia ada duit, kaya sikit, ingat ada 10 juta, ada 1 bilion tu, boleh lawan Allah Ta'ala dah? Tak boleh, tuan-tuan. Kena balik tengok ni. Wa masalam minal ladzina khalau min qablikum. Jadikan contoh umat-umat terdahulu
untuk kita bergerak ke depan menuju kepada keredaan Allah Ta'ala. Mana manusia yang Allah redha? Kan? Kita tengok macam mana Nabi Ibrahim, kan, yang menjadi idola kita pada hari ini. Tengok kehidupan Nabi Ibrahim, tengok ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketaatan yang perlu kita contohi. Itulah manusia-manusia yang berjaya, tuan-tuan. Kena contoh. Jadi tengok ayat ringkas tapi dia punya cerita, masya-Allah. Kemudian Allah kata wa mau'izatan lil muttaqin, menjadi pengajaran kepada orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa dia tengok Quran, dia dapat mengambil pengajaran yang cukup banyak, tuan-tuan. Tapi orang yang tidak bertakwa, orang yang dalam hatinya ada masalah iman, dia tengok pada Quran sebagai satu masalah, satu beban yang cukup besar, satu benda, satu batu yang sedang membebani mereka. Sebab Quran suruh tutup aurat, dia orang tak nak tutup aurat. Quran larang bagai-bagai lah, kan? Tak nak ikut Quran. Dia nampak Quran ni sebagai mengongkong kebebasan dia orang. Tak nak bebas. Kalau bab poligami dia lawan, tapi bab pelacuran tak bunyi pun, diam pun dia, kan? Ada geng-geng hak lawan poligami tu, dia marah betul dekat pelacuran. Tak ada, dia tak marah dekat pelacuran, dia marah bab poligami je. Geng-geng ni, tuan-tuan, minta maaf lah sebut poligami kan pagi-pagi ni. Tuan-tuan, jadi peringatan banyak untuk orang-orang beriman. Yang tu kita tengok antara orang-orang yang iman dia, fahaman dia pada Quran yang mendalam, dia baca surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha pun dia menangis, kan? Dia menangis. Sebab apa? Sebab dia faham seseolah gambaran kiamat itu sedang ada depan dia, sedang dia saksikan kejadian kiamat tu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Takutnya manusia-manusia yang bertakwa bila datangnya Quran, tuan-tuan, bila baca Quran. Tak nak panjang kat situ, kita pergi ke ayat seterusnya, ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Dalam ayat ini nur. Allahu nurus samawati wal ard. Daripada perkataan nur inilah dinamakan surah ini surah An-Nur, surah cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Masa tak banyak lah ni. Allah apa tu? Pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sekarang berada dalam keadaan terang benderang? Sebab adanya matahari. Bila ada matahari, maka sistem suria kita yang ada planet-planet lain berada dalam keadaan terang, nampak jelas. Tapi di sana ada bintang-bintang lebih banyak daripada matahari. Bintang-bintang ni dia ada cahaya dia sendiri. Dia ada cahaya dia sendiri. Dia tidak memerlukan pada matahari, dia sendiri bercahaya. Bintang-bintang. Galaksi Bima Sakti ni ada berapa bintang? Juta kan? Juta bintang, tuan-tuan. Siapa yang bagi cahaya kepada bintang? Siapa yang bagi cahaya kepada matahari? Tak ada orang lain, Allah, tuan-tuan. Allahu nurus samawati wal ard. Di bumi, cahaya di bumi Allah yang sampaikan, Allah yang bagi. Cahaya di langit pun Allah yang bagi. Cahaya di langit lagi hebat, tuan-tuan.
Dalam surah Al-An'am Allah sebut apa? Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Maksud dia, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan cahaya. Maka kata ulama, Allah dahulukan perkataan gelap, wa ja'alaz zulumat, kami jadikan kegelapan, wan nur, dan cahaya. Menunjukkan, kata ulama, alam ini keseluruhannya sampai ke langit ke berapa tu kan, sebenarnya gelap. Allah jadikan gelap, kemudian Allah datangkan cahaya. Jadi gelap dulu baru cahaya. Yang tu perkiraan hari dalam Islam, dia bermula dengan gelap malam. Permulaan hari kan. Kita mula apa? Hari ni berapa tarikh? 24 April. Kalau April dia bermula bila? Pukul 12 malam kan. Kalau Islam Maghrib bermula gelap. Bermula gelap kan, bermulalah hari kita kan, dan berakhir dengan siang kan, malam siang. Macam tu. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, kami jadikan gelap dahulu, barulah cahaya. Subhanallah. Dahsyat Allah Ta'ala. Allah lah yang mencipta cahaya untuk langit dan bumi. Kemudian cahaya Allah bagi tahu ni, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Disebut apa? Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Macam mana tu? Tak nampak. Ini bukan cahaya Allah, ini perumpamaan je. Allah bagi tahu perumpamaan cahaya Allah macam tu. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan bayangkan, oh cahaya Allah macam tu. Bukan. Itu perumpamaan saja. Macam mana? Seperti sebuah lubang yang tak tembus, ada di dalamnya pelita besar. Dia sebut dalam ayat Quran, kamishkatin fiha misbah. Mishkatin fiha misbah. Nak bagi faham tuan-tuan, mishkat ni, mishkat dia orang Arab zaman dulu lah. Orang Arab zaman dulu kan mana ada elektrik kan. Dulu kan pakai pelita kan. Kita ingat tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan dan zaman pelita ni. Dan tak dan? Ni yang baru-baru ni tak dan lah. Saya dah tua dah kan. Saya dan sama pelita kan. Orang Arab dia tak sama dengan orang Melayu. Orang Melayu ni masa zaman dulu ni, rumah kita semua rumah kayu lah. Ada rumah batu dulu-dulu. Tak ada, istana pun kayu kan. Istana Sultan Melaka kan, Kesultanan Melaka zaman Hang Tuah apa semua tu, ada rumah batu? Tak ada tuan-tuan, semua rumah kayu. Orang Arab zaman dulu-dulu lagi, dia dah rumah batu dah, dia nak ambil kayu mana? Dia tak ada kayu kan? Dia buat dengan batu. Jadi dia buat dengan batu tuan-tuan. Dinding dia dia buat tu macam tu. Ni macam ni, lekuk. Dinding lepas tu ada lekuk. Lekuk ni tapi taklah besar macam ni besar kan. Lekuk kecil, dia letak pelita dalam tu. Itu maksud dia mishkatin fiha misbah. Pelita tu duduk dalam, ini bahasa kita panggil apa ni? Saya pun tak tahu nak panggil apa ni, lekuk ni kan, yang ada TV tu. Kita letak TV sekarang kan. Dia orang Arab, dia dulu dia bentuk macam nak bentuk bulat, dia buat. Lekuk tu nak bentuk melengkung kan. Ini 4 segi kan. Ini 4 segi. Dia dalam bentuk melengkung. Jadi tengah tu dia letak lampu. Kalau tuan-tuan tengok filem Arab lama-lama tu, dia ada tunjuk tu lampu dia orang tu, pelita tu kan. Macam tu. Jadi belakang dia tu dinding, lampu. Tu dia sebut adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus. Dia bukan tembus ke belakang kan. Dia ada dinding. Cuma lekuk, dia ada lekuk
dah masuk duha, syuruk. Boleh pergi lagi tak apa, sikit mishkatin fiha misbah, dalamnya ada misbah, ada pelita besar. Pelita ni tuan-tuan, istilah dalam Arab ni dia sumbu tu. Sumbu pelita tu yang kita panjang tu, dia separuh dia dalam minyak kan, separuh dia dalam minyak, separuh dia atas pada minyak. Jadi kita letak api tu atas yang tak kena minyak tu kan, yang bahagian atas, jadi dia menyala. Begitu. Kemudian dia kata al-misbahu fi zujajah, pelita itu di dalamnya kaca. Jadi sumbu tu, kalau pelita ayam dia ada kaca tu kan. Lepas pada pelita, lepas pada sumbu tu ada kaca. Kenapa ada kaca? Supaya dia tak kena angin kan, tak mudah padam kan. Jadi dia tak mudah padam. Diletakkan kaca tu supaya angin yang datang tidak memadamkan pelita api tu, tak memadamkan api. Yang kedua, supaya asap, sebab dia keluarkan asap kan, asap tu dia naik ke atas, dia tak pergi merewang. Ini kan zaman dulu masuk hidung tu asap tu kan, pelita tu kan. Zaman sekarang pelita orang buat hiasan je, nak raya ni kan, nak raya orang buat hiasan tu pelita yang letak pagar tu, dia panggil apa tu? Pelita raya tu. Liko. Panggil liko. Okey tuan-tuan. Kenapa pelita diletak dalam lubang ni? Dia panggil lubang ni kan. Kenapa letak dalam tu? Supaya cahaya dia tu tidak tidak lemah. Dia akan fokus ke depan kan. Cantik, dia akan terang. Tuan-tuan tengok kereta, motor, lampu dia tu kan, dia mangkuk dia tu. Lampu, lepas tu mangkuk dia. Mangkuk, apa kerja mangkuk dia tu? Supaya cahaya tu nampak lurus ke depan, boleh fokus depan. Tuan-tuan cuba ambil mentol dia tu, tuan-tuan jangan pakai dia punya lengkung dia tu. Apa jadi pada mentol? Cahaya dia akan jadi pudar kan. Pudar, tak boleh nak fokus, tak nampak jelas, tak nampak. Jadi tujuannya dia buat macam itulah, supaya fokus cahaya kan. Begitulah dengan matahari tuan-tuan, dia fokus cahaya dia suluh bumi kan. Ka'annaha kaukabun durriyun, seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Lampu ni seolah-olah bintang yang bercahaya. Itu nak bagi tahu bagaimana cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dia terfokus tuan-tuan, menyuluh langit dan bumi. Kenapa perlu pada cahaya ni tuan-tuan? Ini dinamakan dengan cahaya zahir. Cahaya zahir, cahaya yang kita nampak. Tujuan cahaya ni adalah untuk kita mampu melihat apa yang ada depan kita. Ada kapet, ada tuan-tuan, ada tiang, ada dinding. Jadi kita nampak semua sekali. Ada meja kan? Kita boleh membaca kan? Kita boleh tengok kalau ada kaca, kalau ada lubang, kalau ada apa, kita nampak. Ada benda yang memudaratkan kita, ada benda yang boleh menyelamatkan kita, ada benda yang boleh menyebabkan kita hidup selesa dengan adanya cahaya. Itu cahaya zahir. Di sana ada cahaya batin. Cahaya batin mana tuan-tuan? Ni nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Itu cahaya batin. Nanti kita cerita kemudian kenapa cahaya batin kan? Cahaya yang boleh membawa kita kepada kebahagiaan, yang Allah namakan ilmu itu sebagai cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya kan? Sebab apa? Dengan adanya ilmu kita boleh
kita boleh buat apa yang kita memudahkan kehidupan kita. Tuan-tuan nak repair enjin kereta. Kalau tuan-tuan tak ada ilmu pasal enjin kereta, boleh repair tak? Walaupun cahaya terang, cahaya ni kiri kanan atas bawah kan, suluh enjin tu kan, duk suluh enjin. Tapi kalau tak reti repair, boleh repair tak? Tak boleh tuan-tuan. Gelap, bermakna kita gelap. Walaupun ada cahaya tapi kita gelap. Subhanallah. Tapi bila ada ilmu kan, dibantu dengan cahaya yang ada, senang. Buka je tahu, oh ini masalah dia, piston dia rosak, dia punya minyak hitam dah membeku dalam enjin kan. Bagai-bagai kita boleh tengok kan. Ini air dah masuk dalam enjin, nak kena buat overhaul dan sebagainya. Itu contoh. Dengan ada ilmu terang, kita boleh buat boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tapi kalau tak ada ilmu, tak boleh. Yang itu dinamakan cahaya. Ilmu itu cahaya, menyebabkan kita boleh melaksanakan tugasan harian kita dengan baik. Tuan-tuan, saya tak nak cerita panjang bab tu. Nanti kita sambung balik kuliah kita ni pada selepas raya kot kan. Nak bagi tahu cahaya ni, Allah kata apa? Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya Allah, tuan-tuan. Cahaya Allah tak boleh sama dengan cahaya manusia. Cahaya manusia, cahaya yang ada sekarang pun tuan-tuan berbeza-beza. Saya nak menarik perhatian tuan-tuan, kelajuan cahaya yang ada sekarang, cahaya matahari, kelajuan sekarang ataupun cahaya lampu ni tuan-tuan, kelajuan dia adalah 300,000 kilometer per saat. Satu saat dia boleh pergi 300,000 kilometer. Jauh tuan-tuan. 300,000 kilometer. Daripada Korea Utara ke Amerika baru 14,000 kilometer. Baru 14,000 kilometer kan. Subhanallah. Dahsyat tuan-tuan. Ni 300,000 kilometer sesaat. Sesaat. Tapi untuk menembusi cahaya ni, untuk menembusi daripada bumi nak pergi ke sempadan galaksi Bima Sakti, dengan kelajuan dia 300,000 km per saat, cahaya ni kena ambil masa selama 30 tahun baru sampai ke sempadan galaksi Bima Sakti tuan-tuan. Allahu Akbar. Dahsyatnya. Subhanallah kan. Luasnya Bima Sakti ni tuan-tuan. Guna kuasa cahaya pun 30 tahun baru boleh sampai. Itu sempadan yang paling dekat dengan kita. Sempadan Bima Sakti yang paling dekat dengan bumi. Tak kira hak jauh tuan-tuan. Sebab dia kan bentuk piring kan. Bima Sakti tu bentuk piring. Jadi tuan-tuan tengok malam Isra' Mi'raj, Nabi naik ke langit kan, turun balik tuan-tuan dalam masa satu malam. Itu cahaya apa tuan-tuan? Allahu Akbar. Keupayaan Buraq, dia kita tak tahu berapa juta kali ganda dengan cahaya biasa kelajuan dia. Sepatutnya cahaya lain, cahaya biasa ni ambil masa beribu-ribu tahun nak sampai ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Tapi Buraq dalam masa satu malam pergi balik tuan-tuan. Subhanallah. Dahsyat. Lepas tu yang ikut Buraq siapa dia? Malaikat Jibril kan. Sama. Kelajuan Malaikat Jibril tu sama dengan Buraq tuan-tuan. Laju Malaikat Jibril mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru cahaya makhluk tuan-tuan. Malaikat Jibril makhluk, Buraq adalah makhluk ciptaan Allah. Belum lagi cahaya Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Cahaya Allah itu tak dapat nak digambarkan bagaimana tuan-tuan. Saya sebut tadi kelajuan cahaya biasa 300,000 km per saat. Habis tu cahaya Jibril, cahaya Buraq, berapa kelajuan dia tuan-tuan?
Allahu Akbar. Tak dapat nak bayangkan, tak boleh nak kira, pecah kalkulator tuan-tuan. Pecah kalkulator. Jadi ayat ini nak menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Perbincangannya kita terpaksa bawa ke pertemuan akan datang lah. Kalau saya ingat ayat ni, saya cerita balik dekat tuan-tuan. Kalau lupa kita terus ke ayat 36 insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan dua ayat yang kita baca pada pagi ini, yang pertama ayat 34 dan yang mengajak kita semua tuan-tuan untuk memerhati keseluruhan Al-Quran, mengajak kita untuk memahami dan menghayati isi kandung Al-Quran. Kita tak boleh salahkan Allah Ta'ala, salahkan diri kita yang penuh dengan kelemahan dan kealpaan. Yang kedua, tentang cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah terlalu hebat dan di luar pemikiran manusia. Kehebatan cahaya Allah, bagaimana Allah menyinari alam ini dengan cahayanya. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.